Kita bergerak ke soalan terakhir, soalan nombor 3. Saya jemput Tuan Lu Suan Sui Tawau. Okay. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tawau minta Perdana Menteri menyatakan antara fokus kerajaan berbatuan adalah aspek pengukuhan tata kelola pentadbiran kerajaan untuk menangani masalah ketirisan dan penyelewangan dana awam sekaligus mengekang gejala rasuah. Mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan apakah strategi penambahbaikan dan fokus-fokus utama kerajaan melalui SPRM untuk memastikan penyiasatan kes-kes rasuah mendatangkan impak yang besar dan kesan yang nyata untuk mencapai agenda yang digariskan sekaligus memulihkan semula imej negara di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Penumpuan SPRM sekarang ialah rasuah yang berskala besar. Kerana kalau dulu terlalu banyak masa dan tenaga untuk menumpukan perhatian, menangkap ikan-ikan bilis. Dan ini tidak akan banyak membantu kerana rasuah sudah merupakan satu hal yang sistemik. Sebab itu sasaran utama pengurusan siasatan yang efektif, yang berkesan, ya, pencegahan yang berkesan dan meningkatkan dalam masa yang sama keyakinan masyarakat dalam usaha memerangi rasuah. Beberapa kes yang saya sebutkan tadi berskala besar, termasuk umpamanya skandal air terbesar di Sabah yang melibatkan infrastruktur mencecah 3.3 bilion ringgit. Yang ini melalui Ops Water. Setakat ini aset recovery 63 juta ringgit dan kes masih di mahkamah. Keduanya sindiket Bitcoin mencuri bekalan elektrik dengan kerugian sehingga 2.3 bilion ringgit bagi tempoh 2018 hingga 2021 melalui Ops Power. Ketiga, tuntutan palsu dalam dana insentif semasa PKP COVID-19, program Penjana Kerjaya. Ini digunakan melalui Ops Hire dan telah diselamatkan 426 juta ringgit. Kemudian sindiket pengurangan saman trafik yang juga melibatkan kelompok-kelompok dalam sindiket satu kartel seperti mana yang terdapat dalam JPJ baru-baru ini yang mencecah jutaan ringgit. Jadi saya percaya penumpuan kepada skala besar itu yang telah dijalankan dan sedang dijalankan akan memastikan bahawa rakyat dan pejabat awam dan pimpinan politik bahawa SPRM lebih agresif seperti mana yang dititah dalam titah diraja semalam. Saya tawar. Ulangan. Tuan Speaker. Ya, ada soalan tambahan. Tawar. Okey. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas jawapan yang diberikan Yang Amat Berhormat Tambun. Soalan tambahan saya Tuan Yang di-Pertua, apakah tindakan susulan kerajaan berhubung cadangan pengubalan undang-undang berkaitan bertanaan politik? Apakah ia akan diusahakan dalam masa yang terdekat ini? Terima kasih. Kita telah memberikan penjelasan dan ada komitmen untuk meneruskan, tetapi masih di peringkat awal setelah kita lihat laporan-laporan yang dikemukakan, dan saya percaya jabatan-jabatan berkenaan akan meneliti bukan saja SPRM tapi juga ahli-ahli parti-parti politik sebelum ia dikemukakan kepada jawatankuasa pilihan. Terima kasih. Soalan tambahan. Ulangan. Masjid Tanah. Okey, Masjid Tanah.
Terima kasih Tan Sri Datuk Sri Speaker. Saya ingin bertanya soalan pada Yang Amat Berhormat. Dalam ucapan pada awal tahun baru, Yang Amat Berhormat ada menegaskan tentang untuk membenteras rasuah. Malah ucapan sewaktu berada di Jakarta, di Kedutaan Negara di Jakarta pada 8 Januari 2023 juga, Yang Amat Berhormat menegaskan tentang usaha untuk bersihkan negara dari rasuah dan juga salah laku kuasa yang berlaku dalam negara kita. Umum tahu bahawa rasuah hanya boleh diketahui jika jenayah tersebut dilaporkan dan pemberi maklumat tak dijadikan sebagai mangsa akibat penderaan tersebut. Walaupun di bawah Seksyen 71A Akta Perlindungan Pemberi Maklumat APPM 2010 memberikan perlindungan kepada pemberi maklumat, acap kali berlaku pemberi maklumat terutamanya maklumat sulit melibatkan salah laku, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya diancam. Soalan saya nak terus pada soalan saya. Ini menunjukkan kelemahan yang ketara di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Soalan saya kepada Yang Amat Berhormat, apakah tekad, apakah komitmen, apakah iltizam, bukan hanya yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat saja, tetapi dari segi tindakan, dari usaha untuk pindaan peruntukan berkaitan perlindungan pemberi maklumat yang harus dilakukan segera sebagaimana syur yang dinyatakan di bawah Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia Integrity Governance dan Anti Rasuah pada 5 hari bulan 10 2022. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Memang saya setuju dengan kesaan Yang Berhormat kerana di antara arahan awal saya ialah kerana ramai yang memberi maklumat itu merasa mereka tidak selamat kerana mendapat tekanan termasuk beberapa penjawat awam. Oleh demikian, kerajaan sedang meneliti peruntukan yang boleh memperketatkan dan memberi perlindungan. Cuma ada pandangan daripada pihak perundangan yang menyatakan ini bukanlah memberi laluan kepada mana-mana pihak untuk membuat tuduhan palsu ataupun fitnah. Jadi dibedakan dengan usaha memberikan fakta, dan saya setuju dengan kesaan dan ini akan kita bentangkan kalau selewat-lewatnya diharap dalam sesi akan datang.